Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, yang mengikuti siri kuliah online melalui FB Live yang dianjurkan oleh NGO Ahlussunnah wal Jamaah Research Group atau dikenali sebagai ARG, untuk kita sama-sama membaca, memahami dan mengambil manfaat dari isi kitab Penziarah Kubur Bukan Penyembah Kubur yang disusun oleh Al-Fadil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Saya memohon maaf kerana semalam kita tidak menjalankan live kuliah kitab ini sebagaimana yang sepatutnya. Maka pada hari ini saya just letak di situ combine sebab saya nak bagi sama dengan hari kita berpuasa. Jadi saya combinekan kuliah kita hari ini sebagai siri yang ke-17 dan juga yang ke-18 ya. Baik. Jadi ini adalah bab yang keempat ya, dah selesai kita alhamdulillah menyelusuri dari mana datangnya istilah yang bid'ah, istilah yang tidak ada di zaman Nabi SAW dan juga salafus soleh. Istilah melabelkan orang-orang Islam yang menziarahi kubur sebagai ubadul kubur, sebagai penyembah kubur, ataupun digelar juga sebagai al-kuburiyun, telah kita dapati rupanya bid'ah ya. Ini bid'ah yang sayyi'ah, ini bid'ah yang buruk, kerana natijahnya adalah melabelkan dengan label kufur kepada orang Islam yang hakikatnya tidak melakukan kekufuran. Kita dapati susur galur itu asalnya berpunca daripada tokoh pada abad yang ke-8, iaitu Syekh Ibn Taymiyah, disokong oleh murid-murid setia beliau seperti Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Ibn Abdul Hadi. Kemudian dihidupkan semula fitnah label kuburiyun ini oleh pengasas fahaman Wahabi, iaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ya. Jadi kawan-kawan tak perlu risau lagi. Selama ini komplain ustaz ni asyik sebut Wahabi. Jadi senang cerita, saya teruslah letakkan tag hashtag di atas tu, Wahabi itu wabak ya. Wahabi itu wabak dan bersatu menentang Wahabi. Senang. Jadi mana-mana posting saya yang ada tag macam itu, kemungkinan besar kita akan sebut tentang Wahabi. Jadi tak payahlah masuk-masuk babat terkejut, Allah ustaz ni Wahabi lagi ya. Kalau yang ada hashtag macam tu insya-Allah ya, kemungkinan besar akan ada sebut Wahabi ya. Kalau yang seumpama kitab Tajul Arus, saya tidak letak tag itu kerana saya jangkakan kita tidak akan sebut tentang Wahabi ya dalam kuliah Tajul Arus. Jadi kepada yang nak mengikuti kuliah melalui FB Live ni tapi ada allergic ya dengan apa tu, dengan kita katakan istilah Wahabi ni, tengok dahulu di atas ya. Tengok dahulu di atas, ditulis di situ Wahabi itu wabak, dan ada lagi satu hashtag bersatu menentang Wahabi. Kalau allergic dengan istilah Wahabi, tak perlu follow ya. Live yang macam itu kemungkinan besar kita akan ada sebut. Kan contohnya macam kitab ini, penziarah kubur bukan penyembah kubur. Macam mana tak sebut Wahabi? Kerana
istilah penyembah kubur ini adalah istilah yang digunakan oleh golongan Wahabi untuk menuduh saudara-saudara seagamanya sebagai musyrikun, atau dengan erti kata lain untuk mengkafirkan, untuk mengkafirkan orang-orang Islam. Jadi tak dapat tidaklah kuliah yang macam ini pasti kita akan ada menyebut tentang golongan Wahabi, atau tidak sebut pun kita akan membangkang pandangan-pandangan Wahabi yang bercanggah dengan ajaran Al-Quran, bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, bercanggah dengan ijma' para ulama', bercanggah dengan qiyas, yang erti kata lain bercanggah dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Baik, kita sampai ke muka surat 71 bab yang keempat. Now kita sampai kepada jawapan konkret ke atas tuduhan penyembah kubur. Dah selesai tengok kalam-kalam mereka dalam kitab-kitab mereka, yang mana pada asasnya bila mereka mengatakan penyembah kubur itu musyrik, itu betul. Kerana memang kalau ada orang pergi menyembah kubur dengan erti kata menuhankan kubur atau apa sahajalah, hatta menuhankan manusia, menuhankan malaikat, menuhankan nabi, menuhankan wali, menuhankan apa sajalah yang lain daripada Allah, memang hukumnya adalah kafir. Orang itu menjadi kafir, musyrik, kerana mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tidak pertikaikan. Yang kita lihat berlaku kebatilan adalah orang yang tidak menyembah kubur dituduh menyembah kubur semata-mata kerana berdoa di sisi kubur, semata-mata kerana melantunkan qasidah di sisi kubur lalu dituduh penyembah kubur, semata-mata kerana dia mengakukan amalan tawassul bil amwat, tawassul dengan orang telah meninggal dunia, tabarruk bil amwat, ambil berkat dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, al-istighatsatu bil amwat, dia ada meminta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia, lalu dilabel sebagai menyembah. Yang itulah yang kita cuba huraikan, yang cuba kita jelaskan, yang cuba kita leraikan kekusutan itu, supaya mereka faham bahawa semata-mata tawassul, tabarruk dan istighatsah itu pada neraca syarak, bukan dikatakan menuhankan kubur atau menyembah orang di dalam kubur, atau apatah lagi menyembah yang dikatakan bangunan kubur itu, bukan. Ini jawapan daripada para alim ulama. Semua hal yang telah disampaikan oleh para penuduh kaum muslimin yang berziarah ke makam ulama sebagai penyembah kubur, baik dari generasi pertama bukan generasi pertama umat Islam, generasi pertama penuduh, generasi pertama orang yang buat bid'ah sayyi'ah, menuduh orang Islam sebagai kuburiyun, iaitu Syekh Ibn Taimiyah dan murid-muridnya. Seterusnya generasi pertengahan, iaitu Ibn Abdul Wahab sendiri, dan generasi contemporary, generasi di zaman kita ini, seperti orang-orang yang berfahaman Wahabi dari negara Arab maupun di Nusantara, akan dihuraikan sanggahan-sanggahannya di sini berdasarkan fakta sejarah dan argumen ilmiah yang kuat yang disampaikan oleh para ahli hadis. Hati-hati zaman kita Wahabi menyamar sebagai ahlul hadis, sehingga kan ada masyarakat yang terberdaya yang mengatakan, Ustaz, saya kalau dalam akidah saya kurang selesa ikut Asy'ariyah, saya lebih selesa ikut ahlul hadis. Dia terpedaya, tidak perasan, tidak mengetahui bahawa 90%, about 90%, 90% daripada ahlul hadis berakidah Asy'ariyah. Kemudian dia dengan confident mengatakan, Ustaz, saya kalau dalam bab beramal saya kurang selesa ikut mazhab Imam Syafi'i, saya lebih selesa ikut ahlul hadis. Dia tidak perasan bahawa 70% kurang lebih daripada golongan ahli hadis itu adalah bermazhab Syafi'i dalam ilmu fiqahnya. Jadi yang ini yang berlaku penipuan oleh golongan Wahabi. Dia nak katanya ahlul hadis tu dia, lalu dia menyanggah Asy'ariyah, kononnya ahlul hadis dengan Asy'ariyah tak ngam dari segi akidah, padahal 90% ahlul hadis Asy'ariyah. Lalu dia nak menyamar sebagai dialah ahlul hadis, kemudian dia mengatakan saya tak ngam dengan Syafi'iyah, tetapi 70% daripada ahlul hadis adalah Asy'ariyah. Ini adalah bentuk perdayaan-perdayaan, penyamaran-penyamaran yang perlu disedari oleh umat Islam supaya mereka tidak terpesona dan terpedaya dengan kebatilan yang dipopularkan ini. Baik, yang pertama kita melihat pandangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang digelar sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Itu adalah raja orang-orang mukmin di dalam ilmu hadis. Ini diakui keilmuan beliau hatta oleh golongan Wahabi. Wahabi kalau nak mahir ilmu hadis, tak boleh juga mereka lari daripada
karya-karya, pandangan-pandangan, huraian-huraian, penilaian-penilaian yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali Al-Asqalani, beliau bermazhab Syafi'i, sama seperti golongan Nahdliyin, golongan Nahdlatul Ulama, sama seperti majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah di Malaysia, majoritinya bermazhab Syafi'i. Bukan bermakna hanya mazhab Syafi'i ahli sunnah wal jamaah, tolong jangan keliru. Yang mazhab Hanafi juga ahli sunnah wal jamaah, yang mazhab Maliki juga ahli sunnah wal jamaah, yang mazhab Hambali juga ahli sunnah wal jamaah. Bahkan yang mazhab yang lain daripada mazhab yang empat di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang silam, mereka juga adalah ahli sunnati wal jamaah. Tidak sebagaimana yang disalah sangka oleh sebahagian daripada orang yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi. Dia menyangkakan kita menolak kepelbagaian mazhab. Tidak, dia menyangkakan kita, kalau berbeza dengan mazhab Syafi'i saja dituduh Wahabi. Tidak. Yang berbeza dengan mazhab Syafi'i itu boleh jadi Wahabi, tapi boleh jadi bukan. Boleh jadi dia Hanafi, berbeza dengan Syafi'i dalam beberapa perkara, ataupun dalam banyak perkara. Kemudian yang mazhab Maliki juga ada perbezaan dengan mazhab Syafi'i dalam perkara-perkara tertentu. Yang bermazhab Hambali juga berbeza dengan mazhab Syafi'i dalam perkara-perkara tertentu. Jadi tidak sebagaimana yang mereka sangkakan, asalkan berbeza dengan Syafi'i saja dituduh Wahabi. Tidak. Wahabi itu dia ada karakteristik dia, dia ada sikap dia, dia ada manhaj dan pegangan dia. Misalnya kita ambil contoh yang lain, yang berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah, bukan Wahabi, namanya Syiah. Kerana apa? Kerana karakter perbezaannya adalah daripada karakter Syiah. Berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah, tapi bukan Wahabi, dia adalah Mu'tazilah. Kerana apa? Kerana ciri perbezaannya adalah ciri Mu'tazilah. Jadi jangan dikelirukan ya, dengan kononnya ayat skema mereka adalah asal berbeza saja dituduh Wahabi. Tidak, ya, tidak semestinya. Kalau berbeza, bahkan baru-baru ini pun bila ditanya oleh satu orang, memang dia sebut Wahabi. Dia post satu posting, dia kata ya macam ni Wahabi ke Ustaz? Saya kata setahu saya kalau macam ini bukan Wahabi. Kerana apa? Kerana dia menolak amalan solat tarawih dengan alasan solat tarawih tidak ada dalam Quran. Solat tarawih ni hanya ada dalam sunnah Nabi saja. Kalau macam itu bukan Wahabi. Kerana yang sampai menolak sunnah Nabi hanya dengan alasan nak pakai Quran, itu adalah golongan anti hadis. Wahabi kalaupun anti hadis, dia cuma anti hadis dhaif. Dia tidak sampai anti hadis secara kesemua. Kalau anti hadis secara keseluruhan, itu adalah golongan yang dikenali sebagai jamaah Al-Quran. Bagi nampak cantik, dia nisbah diri daripada Al-Quran, tetapi sebenarnya dia adalah golongan yang anti hadis, anti sunnah. Itu bukan Wahabi, itu lain. Jadi kita kena tahulah ya, bahawa yang berbeza dengan kita ni pelbagai. Wahabi itu hanya salah satu sahaja. Beliau adalah ahlul hadis yang diberi gelaran Amirul Mukminin fil Hadis, iaitu raja pemimpin umat Islam dalam bidang hadis. Karya-karya beliau di bidang hadis, dalam bidang sejarah dan biografi perawi hadis teramat banyak. Di antaranya adalah Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Tak salah kalau kita katakan itulah hasil karya beliau yang paling masyhur, yang paling terkenal, yang paling hebat di mata umat Islam. Ya, Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Lisanul Mizan, Ad-Durar Al-Kaminah dan sebagainya. Ad-Durar Al-Kaminah itu dia menceritakan tentang tokoh-tokoh yang hidup pada kurun-kurun, iaitu antaranya itu kurun ke-8. Ad-Durar Al-Kaminah pada kurun ke-8 itu ada menceritakan tentang Syekh Ibn Taymiyah sebagai salah seorang tokoh pada kurun ke-8, dan ada dicatatkan bahawa Syekh Ibn Taymiyah ini bertaubat daripada fahaman-fahaman yang sebelum itu bercanggah dengan ijma' ulama. Ya, jadi sebab itu kita juga kena berhati-hati dalam kita itu menolak kebatilan-kebatilan yang dibawa oleh Syekh Ibn Taymiyah. Tidak perlu kita sampai menyerang diri peribadi beliau, kerana pertama beliau orang yang telah meninggal dunia, masiruhu ilallah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan firman Allah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu yaf'alun. Itu merupakan umat yang telah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka amalkan, dan bagi kamu apa yang kamu amalkan. Wala tus'aluna amma kanu yaf'alun, dan tidak ditanya kamu itu tentang apa yang umat dahulu lakukan. Kita tidak akan ditanya kenapa Ibn Taymiyah macam ni, kenapa Ibn Taymiyah macam ini. Kita pun belum lahir ketika beliau berfatwa, berhujah, berdebat dengan ulama-ulama yang lain. Maka memadai kita hanya menerangkan kebatilan fatwa-fatwa beliau
Tapi tidak perlu sampai kita menyerang diri peribadi beliau. Mana tahu beliau sahabat, di atas taubat beliau tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada yang mendakwa bahawa beliau bertaubat pun masih ulang lagi kesalahan-kesalahan yang lalu. Terpulanglah, itu bukan urusan kita. Cuma ada dicatatkan dalam kitab Ad-Durarul Kaminah lil Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah taala tentang taubatnya beliau. Baik. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibn Hajar Asqalani mengupas masalah yang diperdebatkan terhadap Ibn Taymiyah. Beliau menjawabnya dengan banyak dalil-dalil. Di dalam kitab tersebut banyak pula beliau mengkomentari hadis-hadis sahih ketika para sahabat bertabaruk dengan Rasulullah SAW, baik dengan rambut baginda, bahkan dengan ahliur baginda, dengan peluh baginda dan sebagainya. Kalau dengan kita jangan. Dengan ahliur kita tu masalah nanti. Lagi-lagilah di zaman COVID-19 ni, peluh dan sebagainya. Tapi ini Rasulullah SAW insan yang istimewa. Sahabat bertabaruk dengan rambut, ahliur dan juga peluh baginda dan sebagainya. Kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis yang sahih ini adalah dalil diperbolehkan bertabaruk dengan peninggalan orang-orang soleh. Sedangkan bertabaruk dengan peninggalan orang soleh di sisi Wahabi itu syirik. Kalau ada orang soleh kita tabaruk dengan baju dia, dengan selimut dia, ya, dengan seumpama dengannya, wah ini syirik. Padahal dia tidak faham baju atau selimut ini makhluk Allah. Bila makhluk tidak boleh mendatangkan sebarang manfaat ataupun menolak sebarang mudarat, secara hakikat tidak boleh langsung. Tetapi kalau secara asbab terbukti daripada dalil hadis ini bahawa peninggalan orang soleh ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebab kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebab menolak kemudaratan seperti penyakit dan sebagainya. Bahkan para sahabat bertabaruk dengan selimut Nabi SAW untuk sembuh dari penyakit. Padahal yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalil jelas. Cuma Wahabi dia hanya bercakap kita agama ni ikut dalil, tapi bila dalil tak sesuai dengan selera dia, dia memejam mata terhadap dalil. Tapi Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, ulama ahli sunnah wal jamaah, akidahnya Asy'ariyah, fiqhnya Syafi'i, pakar hadis, Amirul Mukminin fil hadis, menjelaskan bahawa hadis-hadis sahih ini menjadi dalil diperbolehkan, dibenarkan bertabaruk, mengambil barakah dengan peninggalan orang-orang soleh. Tapi Wahabi bukan main simpan lagi, cermin mata Syekh Ibn Utsaimin, kalam pen Syekh Ibn Utsaimin disimpan cantik, boleh pula. Tak syirikkah apa yang ada pada cermin mata dia? Oh, apa yang ada pada pen dia? Oh, ini orang alim kita simpan. Ayalah, masya-Allah tabarakallah. Kalau kamu boleh faham, kamu menyimpan peninggalan orang alim, kenapa kamu tidak boleh faham umat Islam mengambil berkat daripada peninggalan orang-orang soleh, para wali dan sebagainya. Hatta rambut Nabi SAW, ya, masih lagi ada orang yang mewarisi rambut Nabi SAW daripada orang sebelum. Tinggal lagi kita tidak menafikan kemungkinan bahawa ada orang yang barangkali mengambil kesempatan mendakwa menyimpan rambut Nabi SAW, padahal itu bukan rambut Nabi SAW. Tapi itu beside the issue. Itu kita ketepikan kerana kita tidak bincang ini rambut Nabi atau bukan. Kita bincang kalau memang itu rambut Nabi SAW, boleh tak kita ambil berkat? Di sisi kita boleh. Di sisi golongan Wahabi yang keliru, mereka mengatakan itu adalah syirik ataupun haram. Kemudian cuba lihat, berikut merupakan senarai makam-makam yang dijadikan tempat ziarah dan berdoa di dekatnya dalam kutipan Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Yang pertama tentulah makam Sayyidina wa Rasulina wa Nabiyyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Imam Al-Bukhari sendiri. Kalau Wahabi sekarang banyak, oh ini Bukhari, kita pakai Bukhari, yang lain dapat dipandang remeh. Itu pun nasib baik lagi kalau yang tidak taksub dengan Al-Albani. Kalau yang tidak taksub dengan Al-Albani, kadang-kala Bukhari pun dipandang lekeh. Nak tunggu Syekh Albani kata sahih baru dia confident, nak tunggu Syekh Albani kata dhaif baru dia yakin. Tapi insya-Allah rata-rata umat Islam termasuk yang sudah berfahaman Wahabi pun merasa kagum, merasa siqah, percaya dengan keilmuan dan penilaian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Al-Imam Al-Bukhari sendiri rahimahullah bertabarruk di makam Nabi sallam ketika mengarang kitab. Qala falamma ta'intu fi 18 wa sannaftu kitaba qadaya sahabati wattabi'ina thumma sannaftu tarikha fil madinati inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam
wa kuntu aktubuhu fil layali al-mukmirati. Ini dicatatkan dalam Fathul Bari lil Imam Ibn Hajar Asqalani. Ketika saya mencapai usia 18 tahun dan saya mengarang kitab himpunan nama sahabat dan tabi'in, kemudian saya mengarang kitab tarikh kitab sejarah di Madinah, itu di dekat makam Nabi SAW, dan saya menulisnya di malam-malam bulan purnama. Kan kerana di zaman dahulu makam Nabi SAW tidak seperti di zaman kita, ya, ada lampu terang dan sebagainya. Di zaman dahulu dia hanya berharap dengan cahaya yang tidak seberapa, maka mengambil peluang kalau di malam-malam bulan purnama cahayanya terang, beliau menulis kitab tarikh itu di sisi makam Nabi SAW. Jadi apa poinnya? Poinnya di situ ada kebaikan, nak mengharapkan keberkatan, menulis di sisi makam Nabi SAW. Kalau tak, apa susah-susah menulis di rumah pun boleh. Kemudian makam Ali bin Musa Ar-Ridha, alul hadis Abi Bakar bin Khuzaimah wa adilihi Abi Ali As-Saqafi ma'a jama'atin min masyayikhina wa hum idzaka mutawafiruna ila ziyarati qabri Ali bin Musa Ar-Ridha bitusin. Qala fara'aitu min ta'zimihi ya'ni ibn Khuzaimah litilkal buq'ati wa tawadu'ihi laha wa tadarru'ihi indaha ma tahayyarna. Dalam kitab Tahzibut Tahzib, ahli hadis Abu Bakar bin Khuzaimah dan sahabatnya Abu Ali As-Saqafi bersama jamaah dari guru kami, ya, ramailah, ya, pada ketika itu. Wahum izzaka mutawafirun, ramai sekali datang berziarah ke makam Ali bin Musa Ar-Ridha di Tus. Saya melihat mentakzim, memuliakan Ibn Khuzaimah terhadap makam itu dan tawaduknya ketika menziarah makam itu, sehingga membuatkan kami rasa heran. Masya Allah, Tuan Guru begitu tawaduk, kerana bukan menyembah kepada kubur, tapi memuliakan orang yang bermakam di dalam kubur itu, kerana mulianya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana dia itu Tuhan, bukan kerana dia itu disembah. Jadi itu yang Wahabi confuse, kerana menyangkakan sebarang bentuk memuliakan makhluk, apatah lagi yang telah meninggal dunia, itu berarti menyembah kepada makhluk. Tidak demikian, ya. Kita muliakan makhluk sebagai makhluk yang mulia, tetapi kita itu menyembah kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan Rabbul Alamin yang tidak ada sekutu, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Bagi sebahagian Wahabi yang menolak, sudah pasti upayanya adalah menilai dhaif. Dia kata ini riwayat yang dhaif. Dalam sanad ini yang mereka nilai dhaif adalah Muhammad ibn Hasan bin Isa al-Masarjasi. Namun mereka menemukan jalan buntu, kerana Al-Hafiz Az-Zahabi berkata, Al-Masarjasi Al-Imam Rais Naisabur Abu Bakrin Muhammad ibn Al-Mu'ammal Ibn Al-Hasan Ibn Isa Ibn Masarjisi An-Naisaburi Ahadul Bulagha'il Fusaha. Qultu rawa anhu As-Sulami Al-Hakimu wa Sa'id ibn Muhammad ibn Abdan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Al-Masarjasi kata beliau adalah seorang imam, pemimpin Naisabur. Nama gelaran beliau Abu Bakar, nama beliau Muhammad ibn Mu'ammal ibn Hasan ibn Isa ibn Masarjis An-Naisaburi, salah satu ahli sastra dan ahli bahasa. Saya, yakni Imam Az-Zahabi, berkata telah mengambil riwayat daripada beliau, iaitu As-Sulami, Al-Hakim dan Sa'id bin Muhammad bin Abdan. Maknanya di sisi description Imam Az-Zahabi, riwayat beliau tu riwayat yang bagus, yang boleh diterima. Bahkan Syekh Muqbil juga menilainya orang yang terutama. Wa fihi Muhammad bin Al-Mu'ammali wa kunyatuhu Abu Bakrin Al-Masarjasi. Lam na'lam fihi jarhan wal masyhuru annahu min ahli al-fadli. Rijalul Mustadrak li Syekh Muqbil. Beliau menilaikan dalam perawi-perawi kitab Al-Mustadrak ini terdapat Muhammad ibn Mu'ammal, kunyah gelarannya adalah Abu Bakar Al-Masarjasi. Kami tidak menemukan penilaian cacat terhadap ni. Maknanya orang tidak mengkritik beliau. Dan yang masyhur, yang diketahui ramai adalah
beliau termasuk orang yang utama, orang yang ada kelebihan. Maknanya dari segi riwayat beliau itu kuat. Dengan demikian riwayat tentang tawaduknya Ahlul Hadis Ibnu Khuzaimah adalah riwayat yang sahih, tidak ada kedhaifan di dalamnya. Ini kadang-kadang perangai orang-orang yang sudah terpengaruh dengan virus Wahabi ini, asal satu riwayat tu tak kena dengan pandangan dia, oh ni dhaif ni, dia tak belum betul-betul menilai lagi. Hanya oleh kerana tak sesuai, ni dhaif, ni dhaif. Itu satu sikap yang tidak ilmiah, sikap yang tidak adil dalam mencari kebenaran. Kerana apabila satu hadis itu sesuai dengan selera kamu, kamu tidak memandang pun untuk menilai kedhaifannya. Tapi kalau tidak sesuai dengan selera kamu, terus kamu katakan dhaif, padahal kamu tidak sempat memberi penilaian yang adil di atas kedudukan hadis yang tersebut. Ini selalu kita jumpa, ini dhaif, belum apa-apa ini sudah dhaif. Padahal bila disemak tidak dhaif, ataupun kalau dhaif pun bukanlah dhaif yang berat, dhaif yang ringan, yang masih diterima dalam perkara yang diperdebatkan. Kemudian antara makam yang diambil barakah, diambil kebaikan adalah makam Ishaq bin Rahuwai. Wa qala Ibnu Hibban fi thiqat kana Ishaqu min sadati ahli zamanihi fiqhan wa ilman wa hifzan wa sannafa al-kutuba wa farra'a al-sunani wa zabba anha wa qama'a man khalafaha wa qabruhu masyhurun yuzaru. Ibn Hibban rahimahullah ta'ala berkata dalam As-Siqat, Ishaq, yakni Ishaq ibn Rahuwai, beliau adalah orang yang mulia di masanya. Dalam ilmu fiqh beliau dihormati, dikagumi, keilmuan dan hafalannya juga dikagumi, dan beliau mengarang kitab-kitab, membuat cabang dalam hadis, ditafriqkan lagi, membela hadis Nabi dan melawan pada orang yang bertentangan dengan hadis. Kuburnya masyhur dan dizarahi, yakni dizarahi kerana keilmuan beliau. Jadi itu namanya tabarruk. Sebab itu kita katakan ziarah kubur ini ada kalanya hanya semata-mata ziarah kubur. Kubur tak orang semana-mana lah di kampung kita ziarah, itu dapat pahala ziarah kubur. Tapi ini kenapa dizarahi, padahal orang-orang ini bukan sekampung dengan beliau, bukan ada hubungan darah sepersaudaraan dengan beliau, kerana keilmuan. Maka menziarahi kubur orang yang berilmu, orang yang soleh, orang yang wali dan sebagainya, inilah diharapkan ada kebaikan. Mengharapkan kebaikan inilah dinamakan tabarruk, bukannya ibadah, bukannya menyembah kepada kuburan. Disebut lagi sekali ini di dalam Lisanul Mizan, yang tadi itu dalam Tahzibut Tahzib. Wa mata Husain bin al-Fadli al-Bajali wa lahu 104 sinin wa qabruhu masyhurun yuzaru. Dan telah meninggal Husain bin Al-Fadl Al-Bajali, dan umurnya ketika itu 104 tahun, dan kuburnya itu masyhur, sentiasa dizarahi orang. Jadi memang orang dahulu umat Islam sebelum diuji dengan fitnah Syekh Ibn Taimiyah dan selepasnya fitnah daripada golongan Wahabi, mereka tidak ada keberatan menziarahi kubur-kubur orang yang soleh untuk mendapatkan kebaikan, dengan keyakinan bahawa kebaikan sebenar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makam Bakar Ibn Qutaibah ini dalam Raf'ul Isri an Qudati Misri di Ibn Hajar, beliau mengatakan wadufina Bakar bin Qutaibah bi tariqil qarafati wa du'a'u inda qabrihi mustajabun wa mata yaumal khamis li khamsin baqaina min dzil hijjati sanata 70 wa 200 wa qad qaraba at-tis'in. Raf'al Isri an Qudati Misri di Ibn Hajar. Lalu bila mencatatkan Bakar bin Qutaibah dimakamkan di jalan Al-Qarafah, maknanya dalam perjalanan Qarafah itu ada dimakamkan di sisi jalan tersebut, dan berdoa dekatnya adalah mustajab. Itu namanya ambil berkat. Doa tempat lain pun boleh, tapi kenapa orang pergi ziarah ke kubur beliau dan berdoa di sisi kubur beliau? Kerana Allah perkenankan doa ramai orang di situ, namanya doa indahu mustajab. Doa di sisi kuburnya adalah mustajab, diperkenankan oleh Allah. Jadi itu bukan makna sembah kubur, itu namanya ambil berkat daripada orang yang soleh yang bermakam di situ. Beliau meninggal pada tahun 270 Hijri, dalam usianya hampir 90 tahun. Kemudian yang kedua, jadi selesai kita tentang pendirian pandangan Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah taala.
Sekarang cuba kita lihat Al-Hafiz Az-Zahabi. Al-Hafiz Az-Zahabi murid Ibn Taymiyah, tapi tidak semua beliau tu menyokong pada Ibn Taymiyah. Kalau Syekh Ibn Qayyim, Syekh Ibn Abdul Hadi itu kita tahu sangat-sangat menyokong kepada pendirian-pendirian Ibn Taymiyah secara total, secara keseluruhan, bahkan mungkin lebih keras lagi. Tetapi Al-Hafiz Az-Zahabi walaupun beliau menuntut berguru dengan Imam Ibn Taymiyah, tidak semua itu beliau terpengaruh dengan Syekh Ibn Taymiyah. Syamsuddin itu gelaran beliau, Abu Abdillah juga kunyah, Muhammad nama beliau, Ibn Ahmad, Ibn Uthman, Ibn Qaymar, seorang Al-Hafiz dalam bidang hadis. Bahkan dia menjadi salah satu dari 4 pakar ilmu hadis, berkongsi kepakaran dengan 4 orang lagi tokoh, dengan 3 orang lagi tokoh. Beliau satu daripada 4, iaitu Al-Hafiz Al-Mizzi, Al-Hafiz Al-Iraqi dan Al-Hafiz Ibn Hajar. Ini adalah pakar-pakar ilmuwan hadis. Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Mizzi dan Al-Hafiz Az-Zahabi. Beliau adalah anak murid Ibn Taymiyah. Namun dalam beberapa masalah beliau tidak sependapat dengan gurunya tersebut. Misalnya dalam permasalahan ziarah ke makam Rasulullah SAW, Syekh Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Ibn Abdul Al-Hadi menganggap itu haram, berziarah ke makam Nabi SAW. Tetapi beliau tidak bersetuju. Karya-karya Imam Az-Zahabi lebih banyak di bidang biografi perawi hadis seperti Syiarul A'lam An-Nubala, Tarikhul Islam, Tazkiratul Huffaz, Al-Ibar dan sebagainya. Berikut senarai makam-makam yang dicatatkan oleh Imam Az-Zahabi yang dijadikan tempat ziarah dan berdoa di sisinya, dan beliau tidak komentari itu sebagai perbuatan syirik. Berbeza dengan guru beliau Syekh Ibn Taymiyah yang cenderung melabelkan sebagai penyembah kubur, orang yang berdoa di sisi kubur dan mengambil barakah mustajab doa di sisi kubur. Jadi ini antara makam-makam yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Bermula dengan makam Imam Malik, disusuli dengan makam Imam Al-Bukhari dan seterusnya. Berkaitan dengan makam Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Qultu wa dufina al-Imam Malikun bil Baqi' ittifaqa wa qabruhu masyhurun yuzaru rahimahullah Syiarul A'lamin Nubala. Qultu, saya yakni Imam Az-Zahabi berkata, dimakamkan Imam Malik ini di Baqi' dengan ittifaq para ulama. Ulama tidak khilaf, ada setengah tokoh ulama ada berbagai pandangan. Setengah ulama kata dimakamkan di sini, setengah ulama kata tak, dimakamkan di tempat lain. Tapi kalau Imam Malik rahimahullah ta'ala, sepakat ulama mengatakan beliau dimakamkan di Al-Baqi', berhampiran dengan Masjid An-Nabawi, di Al-Madinatul Munawwarah. Wa qabruhu masyhurun yuzar rahimahullah, dan kubur beliau terkenal sentiasa dizarahi. Moga-moga Allah merahmati beliau. Dizarahi di sini untuk tujuan mengambil kebaikan, menzarahi kepada orang yang alim, soleh, warang seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian dalam Syiarul A'lamin Nubala juga dicatatkan tentang makam Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Quhital mataru indana bisamarqanda fi ba'dil a'wam fastasqa an-nasu mirara falam yusqaw. Fa'ata rajulun salihun ma'rufun bis-salah ila qadi Samarqanda faqala lahu inni ra'aitu ra'yan a'riduhu 'alaika. Qala wa ma huwa? Qala ara an takhruja wa yakhruja an-nasu ma'aka ila qabril Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari wa qabruhu bi khurtanka wa nastasqi indahu fa asallahu an yusqiyana. Qala faqala al-qadi ni'ma ma ra'aita. Fa kharajal qadi wan nasu ma'ahu wastasqal qadiyu bin nasi wa bakan nasu 'indal qabri wa tashaffa'u bi sahibihi fa arsalallahu ta'ala as-samaa'a bima'in 'azimin ghazir aqama an-nasu min ajlihi bi khurtanka sab'ata ayyamin aw nahwiha la yastati'u ahadun al-wusula ila Samarqand min kathratil matari wa ghazaratihi wa baina khurtanka wa Samarqand nahwa salasati amyal. Baik,
Berlaku kemarau, quhital matar, hujan terputus, tak turun-turun hujan di mana? Di Samarkand, di tempat tak jauh daripada kita kata Imam Bukhari ni di Bukhara, ya. Area yang samalah. Tapi berapa lama di setengah daripada tahun-tahun tu berlaku musim kemarau. Lalu bila berlaku musim kemarau, ini satu sunnah daripada Nabi SAW yang diamalkan oleh para sahabat dan juga para ulama adalah melakukan istisqa, minta hujan, ya. Buat solat sekali, ada khutbahnya, ada doanya. Jadi berkali-kali dilakukan istisqa tetapi tidak turun hujan. Falam yusqau, tidak diturunkan hujan buat mereka. Lalu datang satu orang lelaki yang soleh, yang dikenali dia ni orang yang soleh, kepada Qadi di Samarkand. Beliau berkata, aku bermimpi dengan satu mimpi yang aku nak ceritakan kepada kamu. Jadi muncullah Qadi Samarkand ni adalah golongan ahli sunnah wal jamaah, ya. Kalau Qadi Samarkand ni Wahabi, awal-awal lagi dah dihalau, apa ni mimpi-mimpi, ya. Tak ada cerita lain ke? Adakah Islam ni terbina atas mimpi? Oh, kalau Islam terbina atas mimpi, kita semua kena banyak tidur lah, akan diperli macam tu lah. Tapi muncullah Qadi ni, Qadi yang alim, yang faqih, bukannya orang Wahabi, orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia faham, tak ada masalah. Mimpi bukan nak dijadikan sumber hukum, mimpi bukan nak jadikan dalil agama, cuma sebagai panduan, panduan dalam perkara yang dah jelas hukum dia. Istisqa ni dah jelas, tapi nak istisqa di mana? Jadi dia kata, apa mimpi kamu? Lalu orang soleh ni cerita, kan baru ni ada orang soleh cerita kepada Mufti Taqi Osmani tentang dia bermimpi diajak oleh Rasulullah SAW amalan-amalan yang elok diamalkan untuk mendepani wabak COVID-19. Diperli oleh orang Wahabi, bahkan orang yang tak mengaku Wahabi juga memperli. Kata dia, adakah amalan yang lebih baik daripada yang datang daripada Nabi SAW? Siapa yang mendakwa demikian? Orang yang bermimpi itu dia tidak mendakwa bahawa amalan dalam mimpi dia lebih baik daripada amalan yang diajar oleh Nabi SAW. Kamu yang assume begitu. Jadi mereka suka assume, kemudian mereka berdebat dengan assumption dia sendiri. Padahal orang tidak mendakwa begitu. Dia bawa hujah-hujah bahawa amalan Rasulullah yang terbaik. Siapa yang pernah mengatakan amalan dalam mimpi itu lebih baik daripada amalan yang diajar oleh Nabi SAW? Tidak demikian. Tapi mimpi ini kan mubasyirat daripada hadis Nabi SAW sendiri. Nabi yang beritahu tidak tersisa daripada wahyu kecuali mubasyirat. Wahyu mana ada lagi? Nabi SAW adalah penutup pada segala Nabi. Jadi tak ada wahyu lagi. Yang ada adalah mubasyirat. Mana ada syibih-syibih, ada persamaan mubasyirat ini, ada kebenarannya, iaitu ar-ru'ya salihah, kata Nabi SAW, adalah mimpi yang baik. Jadi orang salih ini pun menceritakan, bila ditanya oleh Qadi, apa dia mimpi kamu? Saya bermimpi bahawa kamu tu keluar, dan berkeluar bersama dengan kamu tu orang ramai ke kubur Imam Muhammad ibn Ismail. Itu nama Imam Bukhari. Kita kadang-kadang tak perasan nama beliau kerana sangat terkenal dengan Al-Bukhari. Padahal Al-Bukhari itu bukan nama beliau, itu nisbah kepada Bukhara, tempat tinggal beliau ataupun tempat lahir beliau. Jadi nama beliau adalah Muhammad, ya. Kalau orang tanya Imam Bukhari nama apa? Nama Muhammad. Ramai imam-imam kita yang terkenal sebenarnya nama Muhammad. Sebenarnya Imam Syafi'i nama Muhammad, Imam Ahmad memang dipanggil Ahmad lah. Ahmad juga nama Nabi, nama Muhammad. Imam Bukhari nama Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, dan kuburnya di satu tempat yang bernama Khoztanka. Apa dia itu? Khoztan. Ini sebelah-sebelah Rusia sana kan, nama dia pelik-pelik. Tak tahulah kalau yang dinamakan apa Kyrgyzstan sekarang atau tidak, tapi di sini ada bunyinya begitulah, Khoztan. Dan kamu berbuat istisqa di sana, di sisi kubur Imam Bukhari, dan moga-moga Allah nanti akan memberi hujan kepada kita. Lalu Qadi Samarkand berkata, alangkah eloknya mimpi kamu. Kan beza. Kalau Wahabi diperli-perlinya mimpi kita, dipelekeh-pelekehkan. Padahal Nabi SAW sendiri selalu bertanya sahabat mimpi apa. Nabi tak pernah pelekehkan pun mimpi para sahabat. Cuma Nabi beri panduan, kalau siapa yang mimpi yang buruk, jangan diceritakan kepada orang. Itu panduan daripada Nabi SAW kalau mimpi buruk. Kalau mimpi yang elok, ceritakan saja. Cuma bukan sebagai dalil ataupun hujah, tidak. Itu hanya satu mubasyirat, satu bentuk perkhabaran yang elok, yang bagus buat umat Islam, jadikan sebagai panduan. Jadi istisqa dah sabit hukumnya sunat.
bila berlaku kemarau sunat buat istisqa. Cuma ini hanya jadi panduan nak istisqa di mana. Asalnya istisqa di mana-mana pun boleh. Tapi oleh kerana ada mimpi ini, mereka pun mengikuti apa panduan dalam mimpi itu. Mereka lakukan istisqa yang memang istisqa itu sudah ada dalam sunnah Nabi SAW. Cuma mereka memilih untuk melakukan istisqa itu di sisi makam Imam Bukhari. Lalu kata qadi itu elok sekali apa yang kamu mimpikan. Lalu dia pun jadikan sebagai panduan. Qadi ini keluar bersama dengan orang ramai, lalu mereka melakukan istisqa di sisi makam Imam Bukhari, dan orang ramai pun menangis di sisi kubur. So istisqa ni kita mengaku dosa-dosa kita, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana biasanya tersekat hujan itu dengan sebab dosa yang kita lakukan. Maka kita taubatlah, menangis. Dan mereka juga memohon kepada Allah, minta syafaat dengan sahibihi, iaitu orang yang bermakam di kuburan itu, Imam Bukhari. Minta Allah kasihanlah dengan berkat Imam Bukhari ini. Sebab satu orang tokoh yang bergurumah dengan ilmu hadis, yang mempertahankan hadis Nabi, yang berjasa pada ilmu hadis. Jadi diambil sebagai minta Allah berkati, minta syafaat. Yang ni dianggap syirik lah oleh Wahabi. Apa pula minta syafaat ni orang dah mati lah. Minta syafaat tu daripada Allah. Orang yang dah mati tu orang yang kita tu bersangka baik dengan dia, bahawa dia ni orang yang mulia di sisi Allah. Makanya lah kita tu tabarruk berdoa di sisi kubur dia. Tapi tetap yang beri adalah Allah. Itu yang mereka tak faham. Lalu terus kita dikatakan ini orang yang minta syafaat dengan orang mati ni adalah penyembah kubur. Ini adalah su'uzan yang sangat buruk oleh golongan yang sedemikian. Maka Allah Ta'ala menurunkan daripada langit hujan yang lebat, yang banyak sekali, sehingga terpaksa orang ramai itu duduk di Khostankan ini selama 7 hari atau lebih kurang lah. Kenapa? Tak boleh nak sampai balik ke Samarkand. Hujan terlampau lebat. Nak balik ke Samarkand semula tak boleh, 7 hari terpaksa menginap di Khostan, tunggu hujan tu reda. Padahal antara Khostan dengan Samarkand ni, ini hanya lebih kurang 3 mil saja, 3 mil ataupun 3 batu saja. Tak jauh mana lah. Tapi oleh kerana hujan lebat, terpaksa tangguh dulu perjalanan. Mana apa? Daripada kisah ini, boleh saja yang beri hujan tetap Allah Ta'ala. Yang kita minta hujan tetap daripada Allah. Tak boleh menurunkan hujan melainkan dengan izin Allah. Tapi ceritanya berdoa minta hujan itu di sisi makam itu tidak syirik. Ini diamalkan oleh umat Islam yang lalu. Tapi datang Wahabi mensyirikkan dan melabelkan ia sebagai penyembah kubur. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah nanti kita akan sambung pula dengan cerita daripada Imam Zahabi tentang makam Imam Muslim, masih dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala di muka surat 78 daripada kitab ini. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dalam pukul 6.45 atau pukul 7 macam itu, saya akan live lagi dengan kitab Tajul Arus. Itu hanya mutiara nasihat, yang itu tidak ada hashtag Wahabi. Itu insyaAllah kita tak akan sebut apa-apa tentang Wahabi. Dialu-alukan semua untuk sama-sama mengambil manfaat, insyaAllah.